Hai dan selamat kembali ke PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Untuk hari ini kita akan belajar tentang unit 17 iaitu kebersihan alam, tanggungjawab bersama. Kalau kamu tengok dekat skrin ini, kita akan belajar aktiviti di buku teks muka surat 32 hingga 33. Apa yang akan kita belajar hari ini? Yang pertama adalah seni bahasa iaitu sajak. Lepas ini kita akan nak tahu macam mana nak baca sajak, macam mana bunyi sajak, adakah dia sama macam pantun? Lepas ni kita akan tahu. Dan pola ayat iaitu bina ayat. Bina ayat cikgu rasa semua tahu macam mana membina ayat kan? Okey, seterusnya kamu kena sediakan buku teks dan sedia untuk buka muka surat 32 dan 33. Dan seterusnya buku aktiviti jilid 2 iaitu 34 dan 35. Okey, kalau sudah bersedia kita teruskan dengan slide seterusnya. Apa yang kamu tengok dekat skrin ini adalah seni bahasa di mana tajuk dia adalah sayangku pada alam. Kamu tahukah apa maksud alam ni? Alam ini adalah berkaitan dengan alam sekitar, contohnya sungai, laut, hutan dan apa yang kita pijak, apa yang kita duduk sekarang ini itu adalah alam. Jangan kita cemarkan, kita kena jaga betul-betul supaya kita dapat tinggal dengan aman dan selamat. Dan contoh kalau kita tidak jaga alam ni dengan betul, dengan hutan yang kita tebang pokok dia, nanti apa akan berlaku kalau hutan tidak ada lagi? Semua pokok-pokok sudah ditebang. Akan berlakunya banjir kilat. Itu yang akan berlaku. Jadi kita kena pelihara. Pelihara ni maksudnya kita kena kekalkan. Jangan kacau apapun tentang berkaitan dengan alam sekitar kita. Okey? Okey, sekarang kita nak teruskan dengan bacaan sajak. Kita baca dulu. Sambil kita baca, cikgu akan membaca sajak. Semua sudah bersedia? Sayangku pada alam. Sayangku pada alam telah kubuktikan. Jimatkan air, jimatkan elektrik. Sayangku pada alam telah kubuktikan. Guna dan kitar semula kertas demi menyelamatkan pokok. Sayangku pada alam telah kubuktikan. Menggunakan beg mesra alam sebagai pengganti plastik. Sayangku pada alam telah kubuktikan. Hiaskan bunga-bunga di sekitar, suasana nyaman dan segar. Itu tadi adalah contoh bacaan sajak. Dia sama atau tidak macam pantun? Tidak sama, kerana pantun ni dia ada melodi dia sendiri. Tetapi sajak ni seolah-olah kita bercakap dengan alunan yang lain daripada pantun. Contohnya, kita ada berhenti sekejap untuk mengambil nafas kita, untuk kita menghayati sajak ini. Begitulah sajak. Okey? Sekarang, apabila kamu sudah baca sajak ni, kamu boleh cuba sendiri dekat rumah macam mana baca sajak ni dengan betul lah. Dan selepas itu kamu boleh salin ini di buku latihan. Dan tolong jangan lupa tulis hari dan tarikh. Dan seterusnya kita beralih kepada buku aktiviti, iaitu muka surat 34. Okey, semua boleh sedia untuk buka buku aktiviti. Sekarang, apa yang kamu tengok dekat skrin ini, kita ingin melengkapkan dan deklamasikan sajak tersebut. Dan tajuk yang akan kita belajar untuk buku aktiviti adalah Kembalikan Kehijauan Desaku. Okey, seperti yang kamu lihat, kita kena baca dulu untuk tentukan yang manakah jawapan yang betul bagi setiap barisan ini. Okey, kita sekarang baca sama-sama. Rinduku pada desa, pada sama ada air, udara, burung atau sawah. Lepas itu kita tengok ini pada sungai nan jernih, pada nan nyaman dan berkicau riang. Kamu pasti sudah agak kan apakah jawapan bagi ini?
Dan seterusnya, namun kini sawah kian mengering, ikan di sungai kian pupus, kicauan burung kian menghilang. Kita tengok jawapan dia. Okey, ini adalah jawapan dia. Pada sawah nan hijau, pada air sungai nan jernih, pada udara nan nyaman, dan burung berkicau riang. Dan seterusnya kita tengok perenggan yang ketiga. Boleh tengok dekat buku aktiviti kamu sendiri. Ayuh kawan, kita kembalikan keindahan desa, sungai kita mari bersihkan, pantai kita jangan cemarkan, hutan kita jangan musnahkan. Kita tengok jawapan. Okey, betul. Alam kita tanggungjawab bersama, ekosistem terjaga, kesihatan terbela, pasti kita hidup sejahtera. Okay, ini adalah contoh jawapan bagi sajak ini. Kamu semua pasti sudah tahu kan apa jawapan yang betul bagi setiap barisan dan macam mana nak deklamasikan sajak ini dengan betul. Kamu boleh ulang kaji sendiri macam mana mau baca sajak supaya nanti mudah untuk kamu mendeklamasikan sajak ini apabila kita kembali ke sekolah. Okay? Dan kalau kamu sudah siap, seperti biasa jangan lupa tulis hari dan tarikh dekat atas sekali. Okey, sekarang kamu sudah siap ini, kita boleh kembali ke buku teks, muka surat 33. Pola ayat. Pola ayat ini berkaitan dengan bina ayat lah. Sekarang kalau kamu tengok dekat skrin ini ada 4 pola ayat di mana setiap pola ayat ini adalah cara kita membina sesuatu ayat dengan betul. Contohnya, frasa nama dan frasa nama. Dan kedua, frasa nama dan frasa kerja. Kamu tahu frasa kerja? Kata kerja contohnya, menari kah, berlari. Itu adalah kata kerja. Pasti kamu sudah ingat, pasti kamu sudah belajar kan tentang ini, kata kerja. Dan seterusnya frasa nama dan frasa adjektif. Frasa adjektif ini adalah contohnya menggambarkan perasaan kamu atau menggambarkan sesuatu objek. Contohnya gembira, sedih, ataupun buku itu tebal, buku itu nipis. Itu contoh adjektif. Okey? Dan yang keempat, frasa nama dan frasa sendi nama. Sendi nama ini contoh di, ke, pada. Contohnya, saya belajar di Sekolah Kebangsaan St. Edmund. Saya memandu kereta ke sekolah. Itu contoh kata sendi nama. Sekarang kita nak tengok dekat buku teks kamu masing-masing, kita baca dulu. Mural penutup botol. Mari baca dan fahami. Elis dan rakan-rakannya ke sekolah. Mereka membantu Cikgu Munira. Mereka hendak menyiapkan mural penutup botol. Mereka sangat teruja. Cikgu Munira guru pendidikan seni. Beliau menggunakan penutup botol untuk menghiasi dinding kantin. Okey, seterusnya kamu tengok sambungan bagi petikan ini. Boleh tengok dekat sebelah ni. Hasilnya amat menakjubkan. Elis dan rakan-rakannya berasa sangat seronok kerana dapat membantu Cikgu Munira. Kita bina singkat saja, simple. Dan kalau kamu tengok dekat kotak purple dekat bawah tu, ada frasa nama dan frasa nama. Ini contoh tadi kan, frasa nama dan frasa nama. Frasa nama ni adalah maksud nama seseorang kah ataupun dia adalah seorang guru kah, polis, itu adalah frasa nama. Dan seterusnya yang kedua, mereka membantu Cikgu Munira. Kalau kamu tengok dekat purple nombor 2 tu, barisan nombor 2, frasa nama dan frasa kerja. Frasa nama mereka. Sebab nama ini berkaitan dengan manusia, orang. Mereka itu adalah tergolong dalam frasa nama. Frasa kerja. Yang mana satu frasa kerja dalam ni? Membantu ke atau Cikgu Munira? Membantu adalah frasa kerja. Kata kerja. Ini maksudnya kata kerja tadi. Dan yang ketiga, frasa nama dan frasa adjektif. Frasa nama mereka, adjektif
teruja. Teruja itu adalah tergolong dalam frasa adjektif. Okey, untuk tidak mengelirukan kamu semua, jangan tengok frasa ni. Kamu tengok yang nama belakang tu saja. Adjektif. Okey, adjektif ini maksudnya sifat atau perasaan seorang atau bagaimana nak gambarkan sesuatu benda ke. Itu maksud adjektif. Okey. Dan yang terakhir, nama dan sendi nama. Frasa nama Alice dan rakan-rakannya, sendi nama tu yang mana satu? Ke itu adalah sendi nama, ke sekolah. Okey, boleh faham? Cikgu harap kamu boleh faham melalui apa yang cikgu cakap ini ya. Supaya kamu tidak keliru, jangan tengok frasa tu, buang frasa tu. Kamu tengok nama yang di belakang saja supaya kamu tahu kenapa guru pendidikan sini ini di bawah golongan frasa nama ini dan membantu cikgu Munirah ini di bawah frasa kerja. Kamu tengok kerja, jangan tengok frasa tu supaya kamu tidak keliru. Okey? Okey. Sekarang kita teruskan dengan buku aktiviti, buka surat 35. Tulis ayat di bawah mengikut pola yang betul. Ini cikgu ada tunjuk dekat sini. Sekarang kamu boleh tengok dekat buku aktiviti kamu. Ini adalah contoh jadual dia. Okey. Yang pertama kita nak tengok ini dululah. Nombor 1 dan nombor 2, Puan Haniza ibu sehat, Puan Haniza suri rumah. Ini adalah frasa nama dan frasa nama. Betul atau tidak? Puan Haniza ibu sehat. Okey, ini contoh dia. Dan yang ketiga, beliau betul lah, frasa nama dan frasa kerja. Beliau jarang-jarang membeli makanan berbungkus. Okey, ini tergolong dalam frasa kerja. Kamu jangan keliru dengan urutan daripada jadual ni ya. Nombor 3 ni bukannya bermaksud dia di bawah frasa kerja. Dekat ni, kamu kena tengok, baca dulu betul-betul. Adakah prihatin ini tergolong dalam kata kerja? Bukan. Kamu tengok lagi, beliau ke pasar, kata kerja? Bukan. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini, cikgu letak beliau jarang-jarang membeli makanan berbungkus kerana membeli itu tergolong dalam kata kerja. Dan yang kedua, Puan Haniza menjaga alam sekitar. Menjaga ini juga adalah kata kerja. Sesuatu ayat atau perkataan yang membuat kita bergerak ataupun melakukan sesuatu, itu maksud kata kerja. Dan seterusnya yang ketiga, frasa nama dan frasa adjektif. Masih ingat adjektif? Menggambarkan sifat seseorang, perasaan seseorang atau sesuatu benda. Okey. Beliau prihatin. Prihatin tu sifat seseorang lah kan. Prihatin akan kebersihan alam. Sayur-sayuran lebih segar di pasar. Okey, ini adalah adjektif. Terakhir sekali, frasa nama dan frasa sendi nama. Beliau ke pasar pada setiap pagi. Ke dan pada adalah sendi nama. Pengunjung di pasar itu dari Kampung Sentosa dan di dan dari adalah frasa sendi nama. Boleh faham? Dan kalau kamu faham, boleh salin jawapan ini dan cikgu harap kamu boleh tahulah macam mana mau bina ayat ni dengan betul. Macam mana kamu nak bina ayat menggunakan teknik pola ayat ni. Frasa nama dan frasa nama, frasa nama dan frasa kerja, frasa nama dan frasa adjektif. Okey? Supaya senang kamu bina ayat dan seterusnya kamu dapat membina karangan dengan betul. Dan kalau sudah siap, tahniah dan kita akan berjumpa lagi di kelas akan datang. Bye-bye.